Perubahan kecil dalam Y ditulis sebagai delta Y. Delta-delta ni kita dah jumpa hari tu masa mula-mula belajar tajuk differentiation ni. Tajuk pembezaan ini kita ada jumpa delta ni. Perubahan kecil dalam X ditulis sebagai ringkasnya delta X. Perubahan kecil dalam isi padu, delta V. Perubahan kecil dalam luas, delta A, area. Perubahan kecil dalam jejari, delta R. Ataupun kalau J, delta J lah, delta J. Perubahan kecil dalam masa, delta T. Macam tu. Perubahan kecil ditulis sebagai delta. Delta ini. Lengkok toge tu ya. Okey, satu lagi selain daripada perubahan kecil ini ialah penghampiran. Nilai hampir bagi Y. Nilai hampir bagi Y ditulis sebagai Y tambah delta Y. Jadi kena carilah delta Y dulu. Baru boleh cari nilai hampir untuk Y-nya. Jadi Y tambah delta Y. Perubahan hampir bagi X. Y pula. Alah, kan Y, X. Sebab dia dalam X, jadi kena tulis dia sebagai X. Perubahan nilai hampir bagi X ialah X tambah delta X. Perubahan nilai hampir bagi V ialah V tambah delta V. Nanti cikgu tunjuk apa maksud semua benda-benda ni semua. Ni ajar cara penulisan aja dulu. Okey, dalam bahagian ini, perubahan kecil penghampiran ini, dia menggunakan ini. Delta Y per delta X nilainya adalah lebih kurang sama dengan dy dx. Dy dx ni kita dah belajar dah, iaitu pembezaan, differentiation sebelum ini. Di delta Y, delta X nilainya hampir sama dengan dy dx. Inilah dia yang sangat penting yang digunakan semasa kita menjawab soalan. Okey, pergi kepada contoh yang pertama. Diberi bahawa Y adalah sama dengan X kuasa 4. Cari perubahan kecil dalam Y. Okey, ayat dia. Perubahan kecil dalam Y. Bermaksud dia nak kita cari ialah cari delta Y. Perubahan kecil dalam Y ialah delta Y. Ini soalan dia. Jika X menokok ni maksudnya bertambah. Jika X bertambah atau menokok daripada 3 menjadi 3.01. Inilah X-nya bertambah. Ini X-nya yang asal. X-nya menokok. Menokok ni bertambah ya, daripada 3 kepada 3.01. Bermaksud X dia yang asal ialah 3. Maka delta X-nya dari 3 jadi 3.01. Nak cari delta X ialah nilai yang akhir ini, 3.01 ini, tolaklah nilai X yang asal. Tolak 3. Maka delta X-nya adalah sama dengan 0.01. Itu ialah dia punya delta X dia. Delta Y nak cari, X-nya diberi 3, delta X-nya 0.01. Itu semua kita boleh dapat daripada soalan. Okey, kemudian yang diberi dalam soalan tu yang ini, Y sama dengan X kuasa 4. Daripada sini kita boleh cari dy dx. Okey, dy dx. Dy dx-nya adalah sama dengan 4 bawa ke hadapan. Dan pembezaan yang sebelum ini tak boleh lupa sampai habis tajuk ni. 4 ini bawa ke hadapan, jadi 4x kuasanya berkurang dari 4 jadi 3. Okey, maka dy dx-nya adalah sama dengan, mula-mula kita buat pembezaan dia dulu. Dah buat pembezaan dia, kita gantikan X-nya, X daripada 3 kepada 3.01. Jadi X-nya yang asal ialah 3, masuk kat sini. Jadi 4 darab 3 kuasa 3. Jadi 4 darab dengan 27. Tekan kalkulator, 4 darab dengan 27. 108. Okey. Jadi inilah dia dy dx ni, 108. Alright. Sekarang soalannya tadi ialah nak cari delta Y. Kita gunakan ini. Okey. Mana cara penggunaan ini? Saya tunjukkan bila kita nak cari delta Y. Maka delta Y adalah, bila kita nak tulis nak cari delta Y, tukarlah dia kepada simbol sama dengan. Delta Y sama dengan dy dx. Delta X ni pindahkanlah ke sini. Dari bahagi pindah sini jadi darab. Delta X. Dy dx tadi dah kita buat. Dah gantikan X ni pun dapat 108. Darab dengan delta X. Delta X ialah 0.01.
So darabkanlah dia. Dapatlah delta Y-nya ialah 1.08. Unit cikgu tak kisah kat sini, tak ada unit pun. Okey. Jadi inilah dia delta Y yang ditanya dalam soalan yang mula-mula. Cari perubahan kecil dalam Y. Inilah dia delta Y 1.08. Soalan dia ada satu lagi ni, nampak? Cari nilai hampir bagi 3.01 kuasa 4. 3.01 kuasa 4 ini. 3.01 ini kuasa 4. Bila kita nak cari nilai hampir bagi Y, okey, ialah Y tambah delta Y. Jadi dekat sini delta Y ni dah tahu. Maka kita cari Y dulu. Y-nya dah bagi kat sini. Y-nya adalah sama dengan X kuasa 4. Okey, jadi untuk cari nilai hampir 3.01 kuasa 4. Kalau saya ganti kat sini 3.01 kuasa 4 bermaksud kita nak cari Y lah. Y sama dengan apa? Jadi untuk cari nilai hampirnya, nilai hampir adalah bersamaan dengan Y tambah dengan delta Y. Y dekat sini, ini dia, kita kena cari sendiri. Y adalah sama dengan X kuasa 4. Okey, di mana X yang asal ialah 3. Okey, saya tulis kat sinilah. Okey. Y ialah X kuasa 4, X yang asal ialah 3. Jadi Y sama dengan 3 kuasa 4. Jadi kita masuk kat sini. Y-nya ialah 3 kuasa 4. 3 kuasa 4 berapa? 3 kuasa 4. Dia dapat 81. Jadi dapatlah dekat sini Y-nya 81. So ganti kat sini. 81 tambah dengan delta Y-nya. Iaitu 1.08. Okey, jadi kita dapat jawapan akhirnya ialah, tambahkan dua-dua ini, dapatlah 82.08. Itulah dia nilai hampir untuk 3.01 kuasa 4. Okey, cuba kita guna kalkulator. Nampak tak? Okey. Saya nak tekan kalkulator terus. 3.01 kuasa 4. Nampak? Jawapan dekat sini dia beri bila 3.01 kuasa 4 ialah 82.0854. Panjang belakang dia. Itu kalau kita guna kalkulator direct. Okay? Tetapi bila kita guna kaedah perubahan kecil ini dan penghampiran ini, kita dapati nilai tu sebab dia tanya nilai hampir. Kalau kita tekan kalkulator terus tadi, kita dapat nilai sebenar dia 82.085. Jadi kalau nilai hampirnya ialah Y tambah delta Y. 81 tambah dengan 1.08 yang kita dah kira itu, dapatlah nilai hampirnya 82.08. Soalan SPM tahun 2003. Diberi Y-nya ialah X kuasa 2 tambah 5X. Gunakan kaedah pembezaan untuk mencari perubahan kecil bagi Y. Perubahan kecil bagi Y. Apabila X menokok dari 3 kepada 3.01. Lebih kurang macam soalan tadi, cumanya persamaan dia ni berbeza. Jadi diberi dekat sini ialah Y sama dengan X kuasa 2 tambah 5X. Okey, saya tulis dulu maklumat yang diberi. Perubahan kecil dalam Y. Gunakan kaedah ni pembezaan untuk mencari. Okey, jadi cari apa? Perubahan kecil bagi Y. Jadi ini soalan dia. Perubahan kecil bagi Y. Itu dia tanya. Apabila X menokok dari 3 kepada 3.01. Jadi nilai X-nya yang asal ialah 3. Dia dah jadi 3.01. Ada perubahan kecil untuk X kat sini. Delta X-nya ialah yang ini tolak sini. Iaitu 3.01 tolakkan dengan 3. Jadi kita dapat delta X-nya ialah 0.01. Dia lebih kurang macam soalan tadi juga. Okey, dah dapat dah delta Y nak cari. Delta X ni dah tahu. X-nya pun dah tahu. Jadi soalannya sekarang dekat sini diberi persamaannya Y sama dengan X kuasa 2 tambah 5X. Maka yang ini kita boleh cari dy dx. Okey, mula-mula ni saya tunjukkan yang berkaitan dengan Y dengan X sahaja. Nanti kan lepas ini barulah dia berkaitan dengan isi padu ke, blok permukaan ke, baru kita kaitkan. Okey, jadi pembezaan dy dx. 2 ini bawa ke hadapan, jadi kita dapat 2x kuasanya berkurang, jadi dari 2 jadi 1. Kalau 1 tak payah tulis. Okey, tambah, bezakan 5x dapat 5. Jadi dapatlah dy dx-nya ialah 2x tambah 5. Okey, menggunakan tadi tu. Mana tadi? Ini.
delta Y per delta X adalah sama dengan dy dx. Soalannya cari delta Y. Okey, ini delta Y-nya. Maka delta Y adalah sama dengan dy dx darab delta X. Yang delta X ni pindah sini dari bagi jadi darab. Okey, kemudian kita masukkan dy dx ada dah kat sini dy dx. Better kita ganti dululah kat sini. Dy dx-nya 2, x-nya dah tahu dah 3. Masukkan 3 terus kat sini. Jadi 2 kali 3, 6. 6 tambah 5 ialah 11. Jadi bila dia tarik kat sini, dy dx-nya apa? Dy dx-nya ialah 11. Masuk terus macam tu. Masukkan nilai x ini ke sini selepas kita buat pembezaan. Jangan pula kita gantikan awal-awal kat dalam y ni. Kita masukkan kat sini x-nya 3 kuasa 2 tambah 5/3. Lepas tu macam mana nak buat pembezaan dia? Buat pembezaan dulu dy dx dahulu. Ada nilai x ni, gantikan dia dengan 3. Dapat 11, masuk kat sini dy dx-nya 11. Okey, darab dengan delta x-nya ialah 0.01. Jadi, dapat apa kat sini? 11 darab 0.01 ialah 0.2 kali anjak kat sini 0.11. Okey, jadi dalam soalan ini ialah dia cuma suruh cari SPM 2003 ni, mencari perubahan kecil bagi y. Jadi jawapannya ini sahaja. Delta y adalah sama dengan 0.11. Dia tak ada suruh cari nilai hampir. Kalau kena cari nilai hampir barulah y tambah dengan delta y. Kalau soalannya minta kita cari nilai hampir, saya buat kat sini Tapi soalan tak tanya saya je tambah sendiri. Cari nilai hampir. Nilai hampir bagi y. Jadi nilai hampirnya mesti y tambah delta y. Y dekat sini ialah y yang ini. Dengan syarat x-nya kita gantikan 3. Bermaksud nilai y-nya dekat sini 3 kuasa 2 tambah 5 darab 3. Okey, itu ialah nilai y. Tambah dengan delta y. 0.11. Jadi jawapannya ialah 9 tambah dengan 5 kali 3, 15. Okey, kemudian tambah dengan 0.11. Itulah dia nilai hampirnya, 24.11. Okey. Itu kalau soalan dia tanya nilai hampir. Kalau dalam soalan ini dia tak tanya nilai hampir, dia tanya cari perubahan kecil dalam y. Jawapan awak cukup sampai setakat ini sahaja. Alright. Soalan yang ketiga. Soalan ni agak mudah sedikit sebab formula dia melibatkan macam ni saja. Jadi mudah. Jadi dia tak adalah melibatkan petua rantai macam tadi tu. Yang itu kita kena create sendiri petua rantainya. Okey, yang ini senang saja. Pergi kepada soalan ketiga. SPM tahun 2011. Diberi bahawa y-nya ialah 10 tolak 12 per x. Okey. Okey, itu y-nya. Cari perubahan kecil dalam x. Itu soalan. Soalannya cari perubahan kecil dalam x. Bermaksud dia tanya delta x. Dalam sebutan P. Kenapa dalam sebutan P? Sebab apabila y-nya berubah dari P kepada 4 tambah P. Itu y dia yang berubah. Y-nya yang asal ialah 4. Y-nya yang asal ialah 4. Delta y-nya ialah 4 tambah P ini tolak dengan 4. 4 tambah P yang nilai akhir ini tolak dengan yang 4 ini. Okey. Jadi kita dapat 4 tolak 4 habis. Tinggallah delta y-nya ialah P sahaja. Seterusnya, tengok dekat sini. Kalau macam ni tadi, bila diberi y ni, samaan, kita perlu buat dy dx sebab dia ada kaitan dekat sini nanti. Jadi, bila diberi y, sebelum kita nak buat dy dx, bila nak buat dy dx, x ni kena naikkan ke atas dahulu. Kalau saya harap awak ingat lagi lah Jadi kita sebelum buat pembezaan, kita buat macam ni. Negatif 12 x kuasa negatif 1. Lepas tu baru kita buat pembezaan. Dy dx. Bezakan 10. Kalau pemalas saja bila bezakan dia jadi kosong.
Kan ingat lagi kan? Bezakan 10 dapat kosong. Bezakan 7 dapat kosong. Jadi bila bezakan ni kosong tak payah tulis lah. So ini, bezakan negatif 12x kuasa negatif 1. Negatif 1 ini bila buat pembezaan bawa ke hadapan. Negatif 1 darab dengan negatif dia jadi positif. Jadi positif 12. 12x kuasanya berkurang 1. Negatif 1 tolak lagi 1 jadi negatif 2. Maka dy dx-nya adalah sama dengan turunkan dia ke bawah. Balik semula. X kuasa 2. Okey. Apa dia x-nya? Macam mana nak cari x-nya? Diberi y-nya ialah 4. Nak cari x ni nak ganti kat sini macam ni tadi kan? Kita ganti x kan? Okey, ni tak tahu kan? Jadi apa kita perlu buat ialah bila diberi y dia 4, kita masukkan dalam persamaan ini. Okey, saya tulis kat sini y sama dengan 10 tolak 12 per x. Y-nya 4. So ganti kat sini y-nya 4. 4 sama dengan 10 tolak 12 per x. Okey, tolak 12 per x ni saya pindahkan ke sini. Jadilah dia positif 12 per x sama dengan 10. 4 ni pindahkan ke sini jadi tolak 4. Jadi 12 per x sama dengan 10 tolak 4 ialah 6. Jadi, saya tunjuk sampai step macam ni. X ni bawa ke sini jadi 6x. Maka x adalah sama dengan 6 pindah sini ialah 12 per 6. Maka x-nya ialah 2. Dah dapat dah pun x-nya 2. Ingat ya, bila diberi y-nya ganti kat sini. Bila diberi x-nya pun masuk kat sini. Okey, dah dapat x-nya 2, masuklah dekat sini. Okey, maka dy dx-nya adalah sama dengan, ingat dah dapat x-nya 2, masuk kat sini. Maka dapatlah 12 per dengan 2 kuasa 2. Maka dy dx ialah 12, 2 kuasa 2 ialah 4. 12 bahagi dengan 4 ialah 3. Okey, belum menjawab soalan lagi. Soalannya ialah cari delta x. Ini soalan. Delta x. Bila kita nak cari delta x, ini petua ini tadi, rumus ini tadi, delta x ni kat bawah. Bila kita nak cari delta x, kita boleh je tukar, terbalikkan dia. Maksudnya kita buat macam ni Delta x adalah delta x per delta y dx dy. Yang ini pun terbaliklah, bila sini terbalik, ini pun terbaliklah macam tu. Maka nak cari delta x adalah sama dengan dx dy. Bukan dy dx, yang ini tadi ya dy dx. Tapi ini tadi kita dah terbalikkan dx dy. Dy dx ialah 3. Kalau dx dy, ini pun dah salah. Kalau terbalikkan dekat sini pun jadi terbalik jugalah. Kalau dx dy ialah 1 per 3. Terbalikkan juga. Delta y-nya tadi dah cari iaitu P. Maka soalannya cari delta x. Delta x ialah sama dengan 1 per 3 darab P ialah P per 3. Itulah jawapan pada soalan ini. Cari perubahan kecil dalam x dalam sebutan P. Ini dia. Delta x-nya ialah P per 3. Yang soalan keempat ni. Cari perubahan kecil bagi isi padu. Perubahan kecil bagi isi padu. Jadi soalannya ialah dia tanya cari perubahan kecil isi padu V. Ini soalan. Cari perubahan kecil bagi isi padu cube. Macam tadi, bentuk tadi. Segi 4 cube ialah panjang sisi dia semua sama. Okey, bentuk macam ni. Yang mana dia punya sisi dia semua sama. Cube. Ini X, ini X, ini X. Okey. Jika panjang setiap sisi cube itu berubah daripada 6 kepada 5.9. Ini sisi cube. Sisi cube tu katalah X. Okey. Jadi 6 ini ialah X yang asal. X-nya yang asal ialah 6. Maka kita nak cari delta X ialah nilai yang akhir ini 5.9 tolak dengan yang asal. Jadi 5.9 tolak dengan 6 bermaksud delta X-nya kita dapat negatif. Iaitu negatif 0.1. Dia boleh juga negatif ya. Negatif dekat situ bermaksud nilainya itu bukan menokok, bukan bertambah tetapi berkurang. Negatif ini menunjukkan
nilainya dari 6 jadi 5.9, berkurang. Negatif itu menunjukkan berkurang. Okey. Kemudian dia cerita dekat sini berkaitan dengan isi padu. Isi padu apa? Isi padu cube. Jadi kita tulis formula untuk isi padu cube. V untuk cube iaitu X darab X darab X. X kuasa 3. Jadi daripada sini kita boleh buat pembezaan iaitu dV d, tengok kat sini. Kalau sini X maka dV dx. Sama dengan bila buat pembezaan 3 bawa ke hadapan 3. X kuasanya berkurang dari 3 jadi 2. Jadi dV dx ialah 3x kuasa 2. Okey. Kemudian seterusnya kita tengok nak guna nak cari yang asal ni dulu lah. dV dx ini dah tahu x-nya tadi 6, kita masukkan terus dekat sini. 3 darab 6, selepas kita buat pembezaan, baru kita masukkan nilai x-nya 6. 3 darab 6 kuasa 2. Tekan kalkulator. 3 darab 6 kuasa 2. 108. Jadi kita dah dapat dah. Dah dapat x, dah tahu dah delta x, dah tahu dah dV dx. Jadi kita nak cari ni sekarang. Delta V. Dah tahu ini. Okey, saya tuliskan. Jadi dekat sini dV dx adalah sama dengan delta V ikut ini. Kalau sini dV dx bermaksud dekat sini delta V delta x. Jadi soalannya nak delta V, perubahan kecil bagi isi padu. Jadi maka delta V adalah sama dengan dV dx darab, ini bawa ke sini, darab delta x. Okey, sekarang kita masukkan nilainya. dV dx tadi dah cari, iaitu 108. Saya tulis kat sini, 108. Delta x-nya pun dah tahu, iaitu negatif 0.1. Darabkan ini dengan ini, maka kita dapat delta V-nya ialah negatif. Ada negatif 10.8. Ini maksudnya isi padunya ni menyusut ataupun berkurang. Tanda negatif ini menunjukkan dia menyusut ataupun nilainya itu berkurang. Apabila, logik lah kan, bila sisi dia berkurang, dah tentulah isi padunya pun berkurang. Berkurang sebanyak apa? Berkurang sebanyak inilah, 10.8. Itu ialah, yang ini kita kena bentuk sendiri. Kalau tadi melibatkan dy dx. Tapi dekat sini kita tengok dalam soalan. Dia beri apa? dV dx, jadi dekat sini dV dx, kat sininya delta V, delta x. Ini lebih mudah nak membentuknya. Okey, pergi kepada soalan yang kelima. Ini soalan yang last lah ni. Untuk kadar perubahan kecil. Bukan kadar perubahan kecil. Soalan yang kelima. Sebuah silinder tertutup mempunyai tinggi 15 cm. Okay, soalan sekali 15 cm. Cari perubahan kecil bagi luas permukaan silinder jika jejarinya berubah daripada 3 kepada 3.05. Yang ini tuliskan. Yang pertamanya kita kena tulis apa dia maklumat yang dibagi. Apa dia maklumat yang dibagi dalam soalan dan kita boleh gunakan untuk membentuk formulanya macam ni nanti. Okey. Apa dia yang dibagi? Sebuah silinder tertutup. Jadi awak kena bayangkan silinder tertutup tu macam mana. Ini silinder. Okey. Sebuah silinder tertutup mempunyai tinggi 15. Okey, ketinggiannya sini ialah 15. Dalam soalan SPM dia tak ada bagi rajah. Awak kena lukis sendiri. Tingginya 15. Cari perubahan kecil bagi jumlah luas permukaan silinder. Soalannya cari perubahan kecil jumlah luas permukaan. Jadi cari kalau luas permukaan tu A, area, jadi delta A. Ini soalan. Jika jejarinya berubah, jejari dekat sini, R dia. Jika jejarinya berubah dari 3 cm, ini bermaksud jejari dia yang asal. R-nya 3. Kepada 3.05, ada perubahan jejari. Jejarinya yang asal ialah 3. Bila dia ada perubahan sikit, dia perubahan dia 0.05. Bermaksud mesti ada perubahan pada luas permukaan dia juga. Jadi dekat sini, nak cari delta R-nya, yang akhir ini tolak yang awal. 3.05 tolak 3. Jadi kita dapati delta R perubahan kecil dalam jejarinya ialah 0.05.
Okey. H-nya dah diberi 15, tingginya, R-nya dah tahu 3, delta R-nya dah tahu 0,05. Okey, sekarang kita nak kena bentuk yang macam ni. Ni. Ada formulanya ni. Formula apa? Kalau dekat sini jelas formula isi padu. Isi padu ialah X darab X darab X kuasa 3. Okey, dekat sini berkaitan ceritanya ialah berkaitan dengan luas permukaan silinder. Itu dia. Jadi A-nya dekat sini, area-nya dekat sini ialah area luas permukaan silinder ni. Macam mana kita nak kira luas permukaan silinder? Formula dia. Silinder tertutup bermaksud ada permukaan atas dengan bawah. Permukaan bawah sini dengan atas ini sama. Maksudnya ada 2 kali. Kalau luas permukaan formula dia apa? Pi. Apa formula? 2 pi R kan? Luas permukaan pi R kuasa 2. Ini luas permukaan pi R kuasa 2. Tetapi ada permukaan bawah dan atas ialah kita darab saja dengan 2. Jadi 2 pi R kuasa 2. Itu baru dapat luas atas dan bawah. Okey, sekarang luas yang melengkung ini. Permukaan kan ada silinder kan ada permukaan yang melengkung keliling tu. Kalau saya buka permukaan tu dia jadi, kalau silinder ni saya potong, saya buka, dia akan jadi bentuk segi 4 macam ni. Segi 4. Jadi saya potong, kita bukakan dia, dia akan jadi bentuk segi 4 macam ni. Yang mana ketinggian ini ialah 15. Cuma panjang dari sini ke sini ialah, ini tadi daripada mana dapatnya? Gulungan yang mana? Gulungan yang ini. Ukur lilit ini, perimeter bulatan itu. Bila kita potong, kita buka, yang ini adalah bersamaan dengan ukur lilit bulatan. Ataupun perimeter bulatan bawah. Perimeter bulatan ini, formulanya perimeter ialah apa dia? 2 pi R. Kan? 2 pi R kan? 2 pi R kulit ni. Ada sama kat sini. Jadi kalau nak cari luas permukaan yang melengkung ini, kita kena buka dia jadi bentuk segi 4. Tinggi ini dari sebelah sini. Panjang yang ini adalah sama dengan ukur lilit bulatan. Ukur lilit bulatan ialah 2 pi R. Jadi untuk cari luasnya ini, sebab dia bercerita pasal luas permukaan silinder, jadi bermaksud saya tambahkan dengan, ini ialah luas atas dengan bawah, luas yang melengkung ialah 15 darab dengan 2 pi R. 15 darab dengan 2 pi R. Okey, dia jadilah macam ni. A-nya ialah 2 pi R kuasa 2 tambah dengan 15 kali 2 ialah 30 pi R. Okey. Seterusnya kita nak buat pembezaan macam ni tadi. Kalau V dalam sebutan X, kita kata dV dx. Kalau ini A dalam sebutan R, maka bila kita nak bezakan dia, kita kata dA per dR. Bezakan luas terhadap jejari dia. Okey, jadi bila kita nak buat pembezaan, kita tengok R dia. R ini kuasa 2. Jadi 2 itu bawa ke hadapan. 2 darab 2 ialah 4 pi. R ini kuasanya berkurang. Dari 2 jadi 1. Jadi dapat 4 pi R lah. Tambah. Ini bila kita nak bezakan R, tak ada kuasa apa-apa. R kuasa 1. 1 darab dengan kat depan ni, kita akan dapat yang ini. 30 pi. Samalah kalau macam kita nak bezakan, misalnya yang sebelum ni kan, kalau misalnya diberi Y sama dengan 30X. Bila kita buat pembezaan dy dx, kita dapat ambil perkali depan dia saja kan, 30. Sama lah dekat sini. Bila R ini kita nak bezakan dia terhadap R, so R ini apa perkali depan dia? 30 pi. Jadi tinggal 30 pi sahaja. Maka kita dapatlah dekat sini R-nya dah tahu 3. Bolehlah masukkan dekat sini 4 pi darab 3 tambah 30 pi. Maka dapatlah 4 kali 3 ialah 12. 12 pi tambah 30 pi. Dapatlah 42 pi. Okey. Sekarang nak cari tadi ialah delta A. Jadi kita kena bentuk macam ni. Ni rujukan dia ni dA dR. Maka kita nak bentukkan ini formulanya. Jadi dA dR adalah lebih kurang sama dengan delta A per delta R. Nak cari delta A, maka delta A sama dengan dA per dR darab, ini pindah sini jadi darab delta R.
masukkan maklumat. Iaitu dA dR, kita dah buat tadi dA dR, 42 pi. Masuk kat sini, 42 pi. Delta R-nya ialah 0.05. Masuk dalam. Okey, lepas tu kita darabkan 42. Dekat sini dia tak perlu gantikan pi dia tak ada suruh gantikan pi, diberi pi-nya 22/7 ke 3.142 ke, tak ada. Jadi tak payah. Jadi 42 darab 0.05 ialah 2.1. Jadi bersamaan dengan 2.1 ada pi. Jadi 2.1 pi. Itu dia perubahan kecil dalam luas permukaan. Perubahan kecil luas permukaan ialah delta E. Delta E ialah 2.1 pi. Okey, itu dia yang berkaitan dengan perubahan kecil. Jadi perubahan kecil itu bukan sahaja dalam X dan juga Y. Dia boleh sahaja dalam isi padu, dalam masa, dalam luas permukaan. Boleh. Bergantung kepada soalan. Cumanya, dia tengok bila nak membentuk dia punya rumus ni, tengok dekat sini ialah V dengan X jadi dV dx. Jadi kita buat delta V, delta X, dV dx. Kat sini pula sebutan dia antara A dengan R, jejari. A dengan R jadi bezakan dA dR. Jadi bila nak bentuknya, dA dR-nya adalah delta A per delta R. Dapatlah cari delta E.